Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah dah habis talaqi al-isti'azah. Hari ini insya-Allah ada berapa perkara yang asas. Ada beberapa perkara yang asas mengenai al-isti'azah. Yang pertama, hukum al-isti'azah. Yang kedua, lafaz isti'azah. Yang ketiga, ahwal al-isti'azah, keadaan isti'azah. Yang akhir sekali, wajah-wajah isti'azah ataupun awjuh al-isti'azah ataupun cara bacaan al-isti'azah. Yang pertama, hukum al-isti'azah. Al-isti'azah bagi jumhur ulama sunnatun muakkadah. Kebanyakan ulama fiqh, ulama hadis, ulama tajwid, ulama qiraat, kebanyakan ulama mengatakan isti'azah hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah. Ini kebanyakan dari ulama. Ada sebahagian dari ulama, contoh Imam Al-Thawri, Imam Al-Awzu'i, mengatakan isti'azah hukumnya wajib. Tapi ini bukan jumhur ulama. Jumhur ulama, isti'azah hukumnya mustahabbah, tidak wajibah. Makna lebih baik baca isti'azah. Itu lebih afdal. Tapi kalau sekiranya terlupa, tidak berdosa. Tapi jangan tinggal isti'azah dengan sengaja. Jangan sengaja tak nak baca isti'azah. Ni kira tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak berdosa, tapi tak sepatutnya. Ni hukum isti'azah. Yang kedua, lafaz isti'azah. Isti'azah sebenarnya ada banyak lafaz. Ada a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yang inilah sirah yang terkenal, yang masyhur, yang ada di surah An-Nahl. Yang ada surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Tapi ada banyak sirah yang lain. Ada a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitanir rajim dan lain-lain. Tapi sirah yang terpilih bagi jumhur ulama, bagi kebanyakan ulama, sirah yang ada di surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala al-Imam Ibn Barri, wa qad atat fi lafzihi akhbaru wa ghayru ma fi an-nahl la yukhtaru. Wa qad atat fi lafzihi akhbaru. Ada banyak sirah yang selain yang ada di surah An-Nahl ni. Ada banyak sirah yang lain. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitanir rajim, a'udzubillahi al-qawiyyi minasyaitanil ghawi dan lain-lain. Wa ghairu ma fi an-Nahl la yukhtaru. Wa ghairu, tetapi selain yang ada di surah An-Nahl la yukhtar. Makna tidak pilihan jumhur ulama, Sirah-sirah yang selain surah An-Nahl tidak pilihan jumhur ulama. Mana pilihan jumhur ulama? Sirah yang biasa, sirah yang terkenal, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi kalau sekiranya baca dengan sirah yang lain pun tak salah. Tidak salah. Tapi bukan pilihan yang terbaik ataupun bukan pilihan jumhur ulama. Jumhur ulama, sirah yang terbaik siratu An-Nahl. Itu sirah yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ahwal al-isti'azah. Ini yang ketiga. Ahwal, keadaan isti'azah. Isti'azah ni ada dua keadaan. Keadaan jahr wa keadaan sir. Ada keadaan jahr. Keadaan jahr. Apa makna kalimah jahr dulu? Jahr, jim baris atas, ja. Ha mati, jah. Ra pun mati, jahr. Biasa orang sebut jahar. Tak apa. Jahar pun tak beza sangat lah. Tapi lafaz yang betul kalimah jahr ataupun jahrun, jim baris atas, ha mati, ra mati, jahr. Ataupun sir. Jahr makna kuatkan suara, sir berlahankan suara. Itu je. Jahar kuatkan suara. Baca dengan jahar. Ijhar, baca dengan jahar, makna kuatkan suara. Baca dengan sir, makna baca dengan berlahan atau berlahankan suara. Jadi isti'azah ni ada dua keadaan. Ada keadaan jahar, ada keadaan yang perlu kita baca isti'azah dengan kuat suara, dengan suara yang kuat. Ada keadaan kita perlu baca isti'azah dengan suara yang berlahan. Okey, yang pertama, ahwalul jahri. Bila boleh baca isti'azah dengan kuat suara? In kunta musmi'an lil ghairi aw muftatihan qira'atan
In kunta musmi'an lil ghair, kalau memperdengarkan kepada orang lain. Kalau memperdengarkan kepada orang yang lain, musmi'an lil ghair, memperdengarkan bacaan kepada orang yang lain, kepada guru ke, kepada ramai orang ke, kalau dalam keadaan memperdengarkan bacaan ke orang lain, jadi baca isti'azah dengan kuat. Okey, itu yang pertama. Ataupun memulakan pengajian. Dalam keadaan tadarus, orang yang pertama, orang yang mula tu baca isti'azah dengan kuat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai habis baca dengan berlahan. Tak perlu kuat suara lagi. Yang pertama sahaja yang kuatkan suara. Yang memulakan bacaan tu yang kuatkan suara. Yang seterusnya semua sampai habis majlis, sampai bangun, ni tak perlu kuatkan suara. Ni keadaan al-jahr. Ni ahwalul jahri. Keadaan yang perlu baca dengan kuat suara. Okey, ahwalus sirri. Wasirru fi halataini. In kunta munfaridan la tusmi'u illa nafsaka aw musalliyan. Yang kedua, anda boleh baca isti'azah dengan berlahankan suara dengan suara yang berlahan apabila dalam sembahyang. Sembahyang sirriyah ke, sembahyang jahriyah ke? Sembahyang sirriyah, jahriyah tu apa beza? Sirriyah ni macam tadi, sir. Sembahyang sirriyah, ada sembahyang jahriyah. Sembahyang sirriyah ni zuhur asar, baca dengan berlahan. Sembahyang jahriyah ni maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh kita kuatkan suara kan? Jadi kita panggil sembahyang salatun jahriyah. Kalau zuhur asar, salatun sirriyah. Okey. Jadi kalau dalam keadaan sembahyang, tak kira lah sembahyang tu jahriyah ke, sembahyang tu sirriyah ke, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sunnah, tahajud, qiyamul lail, apa sahaja, semua keadaan sembahyang, isti'azah tak boleh dibaca dengan suara yang kuat. Okey. Ataupun munfaridan, itu keadaan yang kedua. Itu yang kedua. Kalau baca seorang, duduk dalam rumah kan, lepas tu baca seorang, nak baca dengan suara kuat ke, nak baca dengan suara perlahan ke, tak perlu kuatkan suara dengan isti'azah. Tak perlu kuatkan suara dengan isti'azah apabila baca seorang, sebab tak memperdengar ke orang lain. Anda baca untuk diri sendiri, dia tak perlu kuatkan suara dengan isti'azah. Tapi kalau sekiranya kuatkan suara, bukan dosa pun, tapi bukan yang sepatutnya, bukan cara yang betul, tapi tak ada dosa pun. Okey, jadi ni keadaan jahriyah. Sekali lagi ringkaskan, mana boleh baca isti'azah dengan kuat suara apabila memperdengarkan bacaan tu ke orang lain, ataupun talaqi ke atau apa, ataupun memulakan pengajian. Dua-dua ni boleh baca isti'azah dengan kuat suara. Okey, isti'azah mesti dibaca dengan berlahankan suara, dengan suara yang berlahan apabila dalam keadaan sembahyang, tak kira zuhur, asar ke maghrib, isya, tahajud, qiyamul lail, semua sama. Ataupun baca seorang. Tak kira lah baca sendiri tapi nak kuatkan suara pun tak perlu kuatkan suara dengan isti'azah. Okey. Yang seterusnya, aujuhul isti'azah. Wajah-wajah isti'azah. Yang pertama, sebelum kita syarahkan aujuh isti'azah, kita mesti faham isti'azah ni untuk bermulaan sahaja, bukan untuk bertengahan, untuk bermulaan, bukan untuk keadaan bersambung maksudnya. Mana sekarang duduk baca habis Al-Baqarah, mula bacaan dah isti'azah dah, lepas duduk baca habis Al-Baqarah dah, lepas tu nak sambung dengan Al-Imran. Di antara Al-Baqarah dan Al-Imran boleh ada isti'azah? Tak. Mula baca Bismillahirrahmanirrahim, contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah habis kan? Lepas tu nak sambung surah Qul a'udzu bil falaq yang seterusnya. Boleh baca isti'azah di situ? Tak. Sebab ni dalam keadaan bersambung, bukan bermulaan. Isti'azah ni untuk bermulaan sahaja. Jadi kalau habis surah yang pertama, nak sambungkan surah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-10, yang ke-20, tak perlu ada isti'azah. Isti'azah ni untuk bermulaan sahaja. Kecuali kalau
Kalau apa? Kalau memutuskan bacaan. Kalau putuskan bacaan, kalau putuskan bacaan dengan jawab salam ke, ataupun dengan bual dengan orang ke, ataupun apa sahajalah untuk kerja duniawi ya. Kalau dah putuskan bacaan, perlu baca isti'azah sekali lagi. Tapi kalau tak putuskan bacaan, dia tak perlu. Tapi kalau putuskan bacaan dalam keadaan darurat, mana batuk ataupun bersin, yang ni tak perlu ulang isti'azah. Yang ni tak perlu ulang isti'azah. Dia baca isti'azah, tengah baca batuk ataupun bersin. Dulu keadaan ni. Ataupun apa? Menguap. Menguap ni tak, sebenarnya menguap ni makruh. Hukum menguap ni makruh. وقال العلماء ولا تتثاءب في 5. Menguap ni jangan ada dalam 5 perkara ni, dalam 5 keadaan ni. Dia tanya kalau menguap. Memanglah kalau menguap, kalau bacaan tu terputus dengan menguap, memang tak perlu ulang isti'azah pun. Tapi kita mesti faham, menguap ni tatha'ub, makruh. Lagilah dalam 5 ni. La tatha'ab fi 5. Okey, yang pertama, salatin. Jangan menguap dalam sembahyang. Tahan. Ikut kemampuan lah. Kalau mampu tahan terus. Yang pertama, salatin. La tatatha'ab musalliyan, wala taliyan, wala mualliman, wala muta'alliman, wala athna'a hadithika ma'a dhaifin. Okey, yang pertama, jangan menguap dalam sembahyang. Jangan menguap dalam keadaan sembahyang. Ini yang pertama. Yang kedua, talian. Jangan menguap dalam keadaan duduk baca Al-Quran. Tahan. Kalau tak mampu tahan, tidak dosalah. Tapi ni yang sepatutnya. Kalau nak menguap dalam keadaan baca, tahan. Atau dalam keadaan sembahyang, ataupun dalam keadaan belajar, depan guru duduk, tak boleh. Kita tak beradab sebenarnya. Ataupun mualliman, duduk mengajar pun tak boleh menguap. Tahan. Ataupun hadithuka ma'a dhaifin, duduk bercakap dengan tetamu ataupun dengan kawan. Janganlah menguap. Kita tak beradab dengan tetamu ataupun tak beradab dengan kawan. 5 ni memang menguap ni sebenarnya makruh. Inna Allaha yakrahu at-tatha'uba wa yuhibbul 'utas. Allah SWT tak suka menguap. Ni hadis Bukhari ya. Inna Allah la yuhibbu tatha'ub aslan. Tapi kalau sekiranya tak mampu tahan dan menguap, jadi insya-Allah tak dosalah, tapi bukan yang sepatutnya. Okey. Jadi kalau putuskan bacaan, kalau bacaan tu terputus dengan cara macam dengan keadaan dengan perkara yang darurat, contoh menguap ataupun bersin atau batuk, ni tak perlu ulang isti'azah sekali lagi. Tak perlu. Tapi kalau putuskan bacaan dengan untuk cakap dengan orang ataupun jawab salam ataupun benda-benda yang duniawi, jadi mesti baca isti'azah sekali lagi. Tapi kalau putuskan bacaan untuk tanya guru ataupun untuk syarahkan ayat ataupun apa sahaja yang kait dengan bacaan, pun tak perlu i'adatul isti'azah, tak perlu ulang isti'azah sekali lagi. Kalau untuk keadaan qiraah, makna nak syarah ke, masih lagi dalam keadaan bacaan lagi, tak keluar dari keadaan belajar tu, jadi tak perlu. Okey, jadi aujuhul isti'azah. Al-isti'azah laha 4 aujuh. Laha